Datuk Yang Pertua, terima kasih kerana izinkan saya untuk turut berbahas tentang rancangan undang-undang PLKN ini. Dengan saya menyentuh tentang 2-3 perkara penting yang saya rasa perlu untuk kita muhasabah, kita berkongsi pengalaman dan belajar daripada kesilapan masa lalu untuk kebaikan bersama. Pertama sekali, saya bersetuju dengan rakan-rakan sebentar tadi bahawa antara objektif penting bila pihak kerajaan membelanjakan 500 hingga 700 juta setahun untuk program ini, perkara pertama yang nak dicapai adalah tentang isu perpaduan yang semakin meronceng, dan kedua, bagi menyelesaikan masalah sosial yang semakin mencengkam generasi muda kita pada hari ini. Datuk Yang Pertua, adakah kita boleh yakin pada tahap yang ada pada hari ini bahawa program 3 bulan itu telah dapat mencapai satu objektif di mana kita mampu paling tidak pun memberikan satu gambaran yang jelas dan kefahaman yang jitu terhadap apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perpaduan dan apa sebenarnya isu perpaduan yang harus diselesaikan dalam negara kita. Apatah lagi kita telah memperakui negara telah mencapai kemerdekaan lebih daripada 50 tahun. Kenapa isu perpaduan ini masih lagi menjadi satu topik yang diperbincangkan oleh semua lapisan masyarakat dalam negara kita? Tempoh 3 bulan, kalau kita benar-benar menginsafi tentang keberkesanan program ini, saya suka untuk menyentuh sedikit tentang pandangan daripada Jasin tadi. Tidak benar sebenarnya apabila beliau berprasangka bahawa setiap kritikan itu tidak menggambarkan terima kasih kita pada kerajaan. Adakah dengan kita memberikan pandangan-pandangan yang berbeza itu melambangkan kita tidak sayang kepada negara? Sebenarnya kita di pihak sini juga punya peranan. Kalau kita percaya kepada sistem yang ada, kepada Parlimen ala Westminster ini, bahawa peranan kita sebagai check and balance itu perlu untuk kita menterjemahkan pandangan rakyat melalui saluran demokrasi ini, supaya setiap wang rakyat itu diperhitungkan dengan penuh tanggungjawab, supaya wang itu dan kehendak rakyat tercapai. Sebagai contoh, kita melihat tentang isu perpaduan. Anak-anak muda ini dihantar sebaik saja mereka melepasi tahap SPM. Dan kita kena akui, mengapa setelah 6 tahun belajar di sekolah rendah dan 6 tahun sekiranya mereka sampai pada pengajian tingkatan 6, maknanya 12 tahun belajar di dalam sekolah kerajaan ini, kemudian dihantar untuk kursus PLKN, kemudian ditekankan tentang aspek perpaduan. Adakah model ataupun modul yang diajar di sekolah dalam aspek moral, pengajaran agama itu, dan kombinasi pelajaran integrasi dalam kurikulum sekolah itu, baik sekolah rendah dan menengah, gagal untuk melahirkan generasi yang faham tentang isu perpaduan? Ini seharusnya dijawab dengan jujur oleh pihak kerajaan. Kita menghabiskan 500 juta hingga 700 juta setahun untuk kembali mengisi pemikiran generasi muda itu tentang apa yang dimaksudkan dengan perpaduan. Kenapa 50 tahun negara kita berjalan atas nama kemerdekaan, isu ini masih lagi diperbincangkan? Sebab itu saya melihat bahawa pendekatan yang berbentuk bersifat holistik penting, dan tidak hanya menjurus kepada aspek PLKN ini sahaja. Tindakan ini walaupun hanya mahukan kepada denda penjara itu dialih kepada khidmat masyarakat, itu bukan satu bentuk penyelesaian yang total. Saya bersetuju tadi Hatta dengan pandangan Rembau sebagai contoh, dan sahabat saya pada Sungai Petani yang punya pengalaman dalam mengurus paling tidak pun pada masa beliau bersama kerajaan dulu, tentang betapa pentingnya aspek ini dipandang berat oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh pada hari ini, masih ada lagi
kadang-kadang kita sebagai orang politik ataupun pelatih-pelatih yang belajar ataupun yang memberikan ceramah-ceramah motivasi dan seumpamanya, kita lihat sebagai contoh masih lagi memberikan jawapan yang seolah-olahnya kita baru bermula dalam era kemerdekaan. Hari ini bila bangkit masalah beasiswa sebagai contoh, bangkit masalah yang ada hubung kait dengan sistem penyampaian, ada masalah yang ada hubung kait dengan isu ekonomi sebagai contoh. Rompin bangun yang amat. Sekejap, saya habiskan dulu. Topik ini saya beri. Maka jawapan yang diberikan kepada mereka yang bertanya adalah, kamu kena ingat asal usul kamu, dari mana kamu datang dulu. Benar, sejarah tetap sejarah. Saya tidak menafikan hakikat pemahaman sejarah itu penting diajar pada generasi muda. Tapi kita yang menjadi pemimpin hari ini, baik di sebelah sana ataupun kita di sebelah sini, apakah jawapan yang paling baik dan tuntas untuk kita berikan kepada generasi muda yang ada pada hari ini? Adik-adik sekolah di sana, bila lahir isu perkauman sebagai contoh, kita akan menyatakan, ingat dulu kamu datang dari mana? Adakah itu jawapan pada hari ini? Kalau kita berikan jawapan itu kepada Yap Ahloi dulu, yang mungkin generasi pertamanya, ia mungkin ingat, ia mungkin rapat dengan sejarah itu. Tapi hari ini mereka yang lahir di sini, ibu bapa mereka lahir di negara ini, anak ini lahir dalam negara ini, mana mungkin kita boleh memberikan jawapan seperti itu? Maka kembalilah kita kepada realiti masyarakat yang ada pada hari ini, bahawa kita perlu melihat secara jujur tentang pendekatan pendidikan kita. Sebab itu dalam sesi yang lepas, bila saya membahaskan tentang aspek pendidikan ataupun kurikulum yang kita atur di sekolah-sekolah yang ada pada hari ini, kita hanya merujuk pada Penyata Razak kepada Penyata Rahman. Itu telah kita kaji 40 tahun, 30 tahun yang dulu. Mana hari ini Penyata Isyamuddin? Kenapa tidak dibuat pada hari penyata yang lebih relevan, yang lebih menjurus, berdasarkan kepada kajian-kajian daripada pihak kerajaan sendiri? Universiti sendiri yang ada pada hari ini telah mula membuat kajian tentang bagaimana perlunya sistem pendekatan pendidikan di sekolah rendah dan menengah itu dikaji semula. Dan saya harap bahawa dengan Menteri Pendidikan yang baru ini, saya harap akan lahir Penyata Muhyiddin yang lebih relevan, yang lebih menjurus kepada kehendak generasi muda kita yang ada pada hari ini. Sila. Ya, sahabat saya daripada Rompin.